anak-anak mesti rebutlah peluang yang ada ini untuk diri sendiri, keluarga dan juga untuk negara kita. So saya ucap tahniah lah kepada Profesor Zahir dan juga Profesor Batri, dan harapan kita kepada mereka lah, sebagai tenaga pengajar, tenaga penggerak, untuk nak didik seberapa ramai boleh. And you see in front there, they are all professors, all PhDs, which we've never had before. Itu boleh bilang dulu, hari ni saya mana-mana saya pergi dah ada. So ini benda yang macam ini kita tekankan supaya anak-anak kita dia yakin kebolehan dia gitu. Soal kerajaan memang banyak ruang yang kita bagikan. So sebab itu saya nak galakkan anak-anak berdekatkan kepada kumpulan-kumpulan yang bermatlamatkan membangunkan ummah. Ini bukan mudah, cakap mudah, tapi berjanji mudah, tapi nak melaksanakan saya ucapkan tahniah lah. Because ini KL, this is your 10th year and you see the improvement they have made. We have got campuses all over. I was in Lumut yesterday, then you have in Apuni dan sebagainya. So kalau ada secara spesifik nak tanya saya boleh lah. Okey, saya ada pertanyaan. Okey, pertama sekali tentang terima kasih kerana sedia datang ke Uni KL. Sangat berbesar hati. Cuma saya ingin tanya sebab sekarang ni kita lihat memang banyak anak-anak muda dah berjaya dalam teknologi masing-masing, mempunyai kepakaran, mempunyai pengetahuan, tapi mereka tidak tahu macam mana nak mendapatkan saluran untuk memperkembangkan lagi projek mereka. Mungkin boleh jawab? Tahu. Saya tadi saya sebut dengan Profesor tadi saya cakap kan, they have got the talent, they have got the skill. Now soalnya anak bangsa kita ni, kita nak hidupkan balik semangat lama orang Melayu kita yang mampu berniaga sebagai international traders. We are at one time, sejarah Kesultanan Melayu Melaka dulu, kita ni adalah bangsa peniaga antarabangsa, pedagang antarabangsa. With the Indian, with the Chinese, with the Persian, we have been on that, with the Arab. So now, kita nak hidupkan balik semangat ni. Sekarang ni, orang tenaga pengajar dah bagi ilmu dia ni, kemahiran dia ni. Dan apa yang saya sebut, saya cakap tadi, kita ada yayasan inovasi, ada agensi kerajaan seperti MARA dan PUNB. Dan ini kalau boleh, this is the place yang boleh dia matching balik lah. Maknanya ada juga budak-budak ni tadi, they've got the skill macam brother cakap tadi, dia ada skill tapi dia dalam bidang keusahawanan tu tak ada. Kalau boleh di-match ke pula daripada Uni KL yang ada dalam business business school ke, group them together. So kita dalam tu besok akan ada lah yang bidang mahir dalam bidang bisnes ada, dalam marketing ada, marketing ni pula dia buat marketing sebagainya. Cakap mudah lah kan. Tapi macam saya sebut tadi, it's not easy. Tapi benda ni kalau ini kita dah boleh mampu buat, saya tak nampak sebab, tak ada sebabnya we cannot do it this. Tapi dengan ni lah Professor, they have got all the talent, they are all qualified people to zahirkan ini. Dan inilah saya sebut tadi, budak-budak ni mesti masuk dalam kumpulan seperti ini ya. Okey, soalan kedua saya, maaf tak apa. Okey, sebab sekarang saya nampak You tadi saya pada putar.com, okey, media online. Alright. So actually macam ni, sebab tadi saya nampak sangat menarik sebab selain teknologi, mereka melakukan satu teknologi yang boleh membantu alam sekitar. Sebab sekarang ni tengah sibuk diperbincangkan tentang isu carbon credit. Projek untuk mengurangkan karbon dioksida, tambah oksigen. Jadi bagaimana teknologi dan alam sekitar ni boleh diseiringkan dalam Uni KL ini untuk pengajaran anak-anak kita. Yang kedua, macam mana function kerajaan untuk membantu dalam proses ini. Right, you are very proper, very prepared. Saya ingat boleh satu hari besok kita panggil Kementerian Alam Sekitar. Dia ada satu skim tu, apa namanya, ada skim, ada lesen yang nak dapatkan benda tu. Yang kadang budak-budak ni tak tahu ni lah. Kalau boleh panggil sekali besok, dia bagi maklumat, syarahan kena dengan ni facilities ataupun facilities yang dia ada sediakan untuk anak-anak ini. Ni basic kamu juga dalam green certification, something like that. Untuk green technology ni kan. Ini kita dah masuk ke dalam era tu. Kadang-kadang budak-budak kita tu dia tahu skill itu ya. Sebab itu kalau dapat pendedahan kepada anak-anak ni pada peluang-peluang yang sedia ada. Saya ingat saya nampak Kementerian Alam Sekitar ada. Saya lupa dia punya ada satu badan dia tu lah. Ada badan agensi dia. Under the ministry. Mana dapat lesen tu besok dia boleh. Tahun lepas sebut tentang solar, lampu solar kan. Lampu nano saya Tentang lampu tadi pun saya cadangkan budak tadi. Dia kata dia lampu ni dalam keadaan tak guna, dia malap ya. Tapi bila ada lampu, bila orang guna kata dia, lampu tadi dia terus menyala, terang kata dia. So benda ni kalau boleh, I told them, kita ada projek jalan luar bandar. Kita pasang lampu-lampu di kawasan luar bandar.
So kalau ini boleh di apa kan, dieksploitkan ataupun manfaatkan ilmu yang ada ni, boleh kita bincanglah dengan Kementerian Luar Bandar. Maknanya maybe we can just bagi Jadi bil tu dah jimat lah. dah bil dah jimat. Okey, soalan ketiga, minta maaf. Soalan Okey, ketiga. tak apa. Okey. Berkaitan dengan banyak pelajar sudah berjaya dalam bidang masing-masing, skill masing-masing, tapi bila masuk arena kerja, mereka ada masalah untuk praktiskan. Jadi apakah mungkin projek pembangunan ataupun aktiviti yang dirancang oleh kementerian sendiri ataupun UniKL sendiri untuk memastikan mereka ni istiqamah, berlarutan mereka punya kepakaran itu digunakan? Saya ingat yang di Bangi tu apa namanya? MFI. Ha? MFI. MFI. MFI kan? GMI. GMI. GMI ni pula dia dapatkan beberapa syarikat-syarikat yang sudah berjaya. Dia apa ni? Dia sponsor student-student dia untuk dapatkan ilmu dia. Once graduated, dia terus ambil anak-anak kita tadi belajar. Maknanya sesuai lah dengan kehendak dia. Macam syarikat dia ada penat dengan misalnya solar energy dan dia belajar di situ, lulus saja dia boleh bekerja. Saya tengok tadi di ni GMI ya. GMI itu yang bekerja di Sudan, yang bekerja di apa, once graduated dia tu dah ada dah. Sebab dia being sponsored by their respective companies. Dan ini pun kalau besok UniKL maybe professor kan, kita ambil some good big companies to sponsor some of the student untuk dapatkan ilmu mengikut kehendak dia lah, ikut kehendak dia. Macamnya kalau mechanical dekat Lumut tu tak ada. Lumut ni pasal apa? Kapal semua satu ada lah. Jadi ni matchkan dia dengan syarikat-syarikat besar. Saya tambah sikit. Dari segi UniKL, kita sentiasa lah memperbarui kita punya kurikulum. Salah satu tu hubungan kita dengan industri. Kita memang tiap-tiap program tu dia ada penasihat industri. Kalau katakan BMI ni dia ada 10 program. Tiap-tiap program tu ada penasihat dia from industri. Yang ini kita renew tiap 2 tahun. Kita tengoklah dia ni relevan tak relevan. Mungkin ada industri yang baru, jadi kita jemput yang baru tu. Yang kedua, kita memantapkan program alumni. Maknanya setahun 2 kali kita menjemput balik alumni. Selain daripada kita mengadakan dinner dan apa semua, kita juga mendapat maklum balas daripada alumni. Yang you belajar dulu tu okey ke tak okey sekarang? Yang tu yang penting. Dia yang tahu. Dia yang tahu. Dia yang tahu. Penting ke tak penting lagi? Dia akan bagi lah. Maknanya alumni pun boleh main peranan. Kita dan yang lain tu daripada inilah media kan. So, saya minta pihak media pun kalau ada maklum balas tu baguslah untuk kita. Untuk saya secara personal, the media people, you must promote all the good thing first. Saya lain, kita kena highlightkan all the success, all this one yang cakap tadi, alumni tadi, yang muda-muda yang kejayaan kita tu. Biar budak-budak ni dia hidup di sekelilingi all the success story. Ini kita kena build up. Orang asli je lah. Mana kejayaan tu mesti kita tekankan. Masalah dia banyak masalah. Masalah siapa? Kita pada masalah. Dia confidence building. Yeah, confidence building. So I say media also can call some of the few ex-colleague alumni dia sekali datang kan. Some of them are successful. Where di forum macam sekarang ni lah budak yang jadi usahawan betul. Saya dulu ITM, bukan UITM, ITM. So highlight. Satu lagi Datuk, kalau saya boleh nama kita, student kita memang kita kalau boleh terus compatible dengan industri ini. Sebab tu kita ada satu skim dinamakan Intra, latihan industri. Jadi student sebelum dia grad, dia mesti merasai suasana kerja di industri selama 1 semester. Jadi mereka ni akan kerja di industri itu. Dan orang industri itu memperakukan bahawa mereka telah bekerja di sini dengan secara baik. Barulah kita bagi kredit. So maknanya itu supaya kita tidaklah kata bila dikeluar je terbingung apa industri tak tahu apa. Kita dah bagi setakat. So dia ada skim daripada Intra. Bahkan kalau di BMI tu hantar mereka ke Korea.
kita hantar mereka. Dan kalau institusi lain di Indonesia, di Jerman, mereka hantar untuk kita, untuk mereka merasai international punya experience lah, mobility program dan sebagainya. Korean company semua ada. Make sesuai dia. Dia sponsor student. Alhamdulillah lah. Terima kasih. Kita update sikit tu pasal program transformasi luar bandar tu. Ya. Apa update penerimaan orang ramai tu. Okey. Macam saya sebut tadi lah, tak semudah macam mana kita nak cakap. Tapi apa yang yang penting tadi, sudah ada idea untuk nak menghidupkan ataupun nak mewujudkan pusat rural transformation atau pusat transformasi luar bandar yang kita dah di RTC ya, Rural Transformation Center yang dah ada di Perak, di Ipoh, di Kopeng, Ipoh Perak, yang menempatkan segala aktiviti-aktiviti yang berasal daripada luar bandar itu ditransformkan, improvise, selain daripada kilang-kilang hasil-hasil luar bandar di tempat itu dipasarkan. Kemudian di situ ada pula ni agensi-agensi kerajaan. Maknanya orang luar bandar di sekeliling 100 km radius sekeliling boleh berurusan di situ hal-hal yang dihubung kait dengan lesen kereta ke jawatan pendaftaran, all the thing yang rutin lah yang ada, selain daripada hasil-hasil kita daripada luar bandar tadi, dan juga tempat-tempat untuk berseminar, berkursus, nak menghasilkan usahawan-usahawan tadilah. Malah juga job apa pun ada kemudahan untuk mendapatkan peluang-peluang pekerjaan, semua ada di situ. Dan insya-Allah yang kedua besok akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 4 hari bulan Mei yang akan datang di Kota Baru. This is the second one that we can to implement. Kalau ikut dari segi